Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman wa zidna fahma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita sambung lagi pelajaran kita pada tajuk yang ke-206 iaitu azab kepada kaum Yahudi dan juga kaum Nasrani. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Jadi ayat ini sebenarnya adalah sebahagian saja daripada satu ayat yang mana sebelum daripada dia kita berkenaan dengan firman Allah, wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Dia start situ ayat dia sebenarnya. Orang Yahudi dan juga orang Nasrani berkata, nahnu abna'ullah, kami adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah sebelum daripada ini kita sudah jelas dah maksud dia tu gana. Kan? Nahnu abna'ullah wa ahibba'u, dan kami juga adalah kekasih-kekasih Allah. Lepas tu dia pun sambung dengan ayat ni. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Tuhan berkata, kalau kamu ni anak Allah, iaitu kita kata kamu ni istimewa, dan kamu ni juga kekasih-kasih Allah, lalu kenapa kamu diazab dengan sebab dosa-dosa kamu? Patutnya kalau kamu ni anak-anak, kamu ni orang-orang yang rapat-rapat dengan Allah, sepatutnya Tuhan tak kisah lah. Tuhan tak kira mana lah kalau dosa tu tak. Ni tidak, dia layan sama rata pun. Supaya orang lain juga. Okey, orang yang tidak orang yang tidak daripada keturunan Nabi, yang tidak mendakwa sebagai kekasih Allah tu pun kadang-kadang dia Allah lebih sayang lagi berbanding puak-puak ni, berbanding orang Yahudi dan juga orang Nasrani ini. Nyatalah di situ dia ni sebenarnya bukan pun kekasih-kekasih Allah, bukan juga orang-orang istimewa di sisi Allah, kerana keturunan dia itu tidak. Kalau istimewa pun sebab lain. Sebab apa? Sebab takwa, itulah istimewanya di sisi Allah. Okey. Seterusnya, soalan dia, ayat ni tidak boleh dijadikan hujah ke atas mereka. Hujah. Nak buat hujah kenapa Tuhan tidak azab kamu dengan sebab dosa kamu. Itu tak boleh pakai ayat ni. Ini kerana mereka tidak percaya bahawa mereka ini akan diazab dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan. Kita kata dah, kenapa kamu ni diazab supaya apa? Kita tidak diazab. Kita tidak diazab dengan sebab dosa-dosa yang kita lakukan. Dia jawab lalu. Bahkan mereka ni menganggap dosa masing-masing tu, kalau buat dosa di tengah hari, di siang hari, malam tu apa. Dan begitulah sebaliknya, iaitu kalau buat dosa waktu malam, esoknya tu apa. Tu kepercayaan dia. Dia beranggap memang Tuhan ampun. Memang dia ni tak dosa mana. Bagaimana kita nak kata kenapa kamu diazab disebabkan dosa-dosa kamu? Tidak. Kami tidak diazab disebabkan dosa-dosa kami. Dosa-dosa kami dihapuskan gitu je. Jadi lagi mana tidak? Jawab dia. Mereka mengakui mereka ni diazab. Dia kata, kita tidak azab. Di tempat lain mereka mengakui sebenarnya kena azab. Dia terpaksa akui disebabkan dosa mereka menyembah anak lembu antara
sepeninggalan Nabi, bukan Nabi Isa ni, sepeninggalan Nabi Musa selama 40 hari untuk jumpa dengan Tuhan dia. Nabi Musa tinggal di selama 40 hari nak jumpa Tuhan. Jumpa lagu anak itu kita tak boleh nak royak lah tu. Jumpa supaya kita jumpa sayang kita, tak boleh nak royak. Cumanya tinggal 40 hari. Lepas pada tu dia pun sembah anak lembu lagi. Dan memang dosa lah pada ketika tu jelas tu mereka ni ditimpa ke azab. Tetapi dia berkata betul kena azab, tetapi tidak lama. Dia akui dia ni kena azab. Cumanya dari segi lama dan tidak saja. Dia kata lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Kalau masuk neraka pun sekejap. Beberapa hari saja. Boleh kira hari itu. Bukanlah kita kata masuk neraka ni tak tahu nak tu bila. Selama-lamanya ni kan. Tak ada pun wajib, tak boleh nak kira dah. Tidak. Kalau masuk neraka pun sebentar. Mereka juga mengakui azab yang dikenakan kepada sebahagian mereka ashabus sabt. Pokok dia juga ni. Qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Ikat ikan pada hari Sabtu tu dok. Tuhan tak beri ikat ikan dia kita jalan hari Jumaat dah. Hari Sabtu dia kutip. Ni maka ditukarkan jadi kedua dan sebagainya. Ni pun dia tidak akui, maknanya betul dia akui. Dia kata tidak. Kita tidak akui kita ni kena azab. Tak, sebenarnya dia akui. Nenek moyang dia. Kamu juga merujuk kepada nenek moyang mereka, iaitu Bani Israel. Dulu lah. Kena azab banyak kalau kita tengok. Kalau kita baca Quran, waktu semua diakui oleh mereka. Kenapa nenek moyang mereka diazab? Kalau kamu ni kekasih Allah, kenapa kalau kamu ni orang yang Tuhan saja, apa tu nenek kamu tu kena azab? Tu nenek kamu pun jaga supaya kamu lah juga. Dia kiranya dah. Kamu ni tak kena dah, tapi apa tu nenek kamu kena azab? Patutnya kalau orang yang sama, dia lebih dekat lagi dengan Nabi. Kamu ni kira-kiranya jauh dah. Tu nenek dia tu lagi dekat dengan Nabi. Hidup sekali dengan Nabi Musa, hidup sekali dengan Nabi Isa, tetapi kena azab. Supaya tolong apa tu? Kalau nak kira dah. Dan kalau kamu ni orang yang Tuhan saya, jadi merujuk kepada tu nenek dia. Seterusnya kita masuk pula kepada tajuk yang ke-207, raja dari kalangan Bani Israel. Firman Allah Ta'ala, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka. Ketika mana Nabi Musa kata kepada kaum dia, Nabi Musa suruh kaum dia ni ingat nikmat Tuhan yang Tuhan bagi kepada dia. Banyaklah kira-kiranya dah. Nikmat Tuhan ni macam-macam. Kita tengok dalam ayat Quran kan dah. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum dan sebagainya tu dah. Ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaum ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Kemudian lagi dah banyak nikmat Tuhan tu. Ingatlah nikmat. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladhi wathaqakum bih. Suruh ingat nikmat Tuhan ni banyak. Salah satunya kepada Bani Israel nikmat Tuhan, dia jadikan fikum dari kalangan Bani Israel ni anbiya, nabi-nabi, maknanya ramai nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Ini juga adalah satu nikmat. Dan satu lagi nikmat juga wa ja'alakum muluka, dia jadikan kamu sebagai raja. Bani Israel ini dijadikan sebagai raja-raja.
Soalnya dia tak ada dari kalangan kaum Nabi Musa ataupun kita kata Bani Israel itu buat jadi raja. Lagu mana tu yang kata waja'alakum muluka, jadikan kamu sebagai raja. Jadikan dari kalangan kamu Nabi, itu betul lah. Nama Nabi dari kalangan kita ada. Tapi raja tak ada. Ha. Lagu mana tu yang kata gitu. Kena dengan kenyataan ni kira-kira je tu. Jawapan dia. Bani Israel ni dia ada 12 puak. Sudah daripada ni kita cuba duduk. Itnai asyara naqiba. Situ. 12 puak. Setiap puak tu ada seorang raja. Raja ni apa? Kita kata ketua dah. Setiap puak tu. Asyarata asbatan umama. Apa ni? Hak tu 10 tu. Hak 12 tu. 12 orang puak. Setiap seorang tu ada raja dia. Ada ketua dia lah maksud dia je. Raja ni. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud Allah jadikan mereka ni sebagai raja, iaitu Allah jadikan Bani Israel ini hidup merdeka sebagai raja dah selepas diperhambakan oleh Fir'aun. Sebelum daripada ni, zaman Fir'aun tu Bani Israel hidup teruk benar. Jadi hamba lah pokok dia tu. Kena seksa, kena bunuh dari kalangan Bani Israel. Lalu setelah dia lepas daripada keadaan yang teruk sangat, boleh diumpamakan tiba-tiba hok jadi hamba ni merdeka. Kau hidup teruk sebelum ni jadi seni. Kita kata super raja dah. Super raja. Super raja ni merujuk kepada hok sebelum daripada ni dia teruk sangat. Gitu. Nampak? Teruk sangat. Kalau orang yang memang sebagai contoh kita kata orang tu dia hidup seni dah tu. Hidup seni tu. Makan mewah-mewah tu. Tiba-tiba masuk dalam orang ajak dia makan di istana sebagai contoh tu. Dia nya biasa tu makan mewah-mewah. Bagi dia biasa ya. Apa tu. Makan ni kita biasa makan tu. Tidak. Tepat lagu ni kita kisah modoh. Bokeh kadang-kadang tu. Memang lagi. Tetapi berbeza dengan orang kita kata dia ni hidup gelandang gitu. Makan dalam tu sampah gitu. Tiba-tiba orang ajak dia. Orang ajak dia pergi makan di satu restoran. Restoran molek lah sikit kita kata tu. Jadi bagi dia ni makan di situ tu umpama syurga dah lah. Sumpah masuk dalam syurga dah dia kata dah. Sebab apa? Kalau bagi kita biasa je kan. Bagi keadaan dia tu. Dia tu. Daripada keadaan yang teruk sangat sebelum ni makan kutik-kutik dari tu sampah tiba-tiba makan orang hidup makan dia tu. Masuk makan sekali di hotel tu. Buffet. Sumpah dalam syurga boleh milih. Kau nak makan yang sedap-sedap belakang. Makan setakat-setakat ni. Gitu tu. Keadaan area tu. Begitu juga Bani Israel. Sebab tu dia kata ja'alakum muluka. Dia ni teruk sangat tiba-tiba jadi merdeka. Boleh hidup dengan seni. Seni ni tidaklah apa ni siapa kata hak dia ni seni super raja kan. Tapi seni dah. Berbanding dengan sebelum ni, itu kita boleh kata dia ni super raja dah. Raja dia. Okey, yang seterusnya dia digelarkan sebagai raja kerana cukup lengkap lah tu. Bani Israel ini diberi cukup lengkap. Tuhan bagi kepada dia kesihatan cukup, pasangan, pembantu, kita panggil khodam atau khodim, rumah dan juga lain-lain. Ada cukup lengkap belakang tu. Ini juga sebagai raja lah kira-kira ni. Jadi raja. Apa tu lagi? Kalau kira lon ni tu. Lon ni sebuah raja lah dia tu. Walaupun dia tidak raja kan nak kira kan. Tapi dia yang mengawal segala-galanya. Kira-kira je Bani Israel ada lon ni tu. Tidak. Ja'alakum muluka kan. Kita nampak tu.
Jadi kamu sebagai raja lah tu. Boleh dia berlaku mana-mana. Molek-molek, mewah-mewah dah. Dia berlaku. Pakai hak raja. Atas nama raja ni pun sebenarnya dikawal oleh dia. Itu sebenarnya kita kata raja tapi sebenarnya hamba. Hak ni orang biasa. Nampak biasa tak? Tak ada lah status raja tu. Tapi dia raja. Dari kalangan Bani Israel. Seterusnya, tajuk yang kedua terdapat dua lelaki daripada kaum Nabi Musa. Firman Allah Ta'ala, qala rajulani minal ladhina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihim al-bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Asal cerita dia nya Bani Israel ini dia lari dengan Nabi Musa sekali lah. Lari lalu Tuhan janjikan kepada dia, kepada mereka ni Bani Israel ini satu disebut dalam Quran ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Masuklah ardal muqaddasah, bumi muqaddasah, iaitu Baitul Maqdis itulah. Yang Allah telah sediakan untuk kamu. Tuhan suruh masuk. Masuk dengan cara gano? Dengan cara kena lawal. Orang-orang dalam dia tu orang-orang habis-habis. Orang yang gagah perkasa. Pokok dia dikata qala inna fiha qauman jabbarin. Dalam dia ni dalam Baitul Maqdis ataupun dalam kampung tu dia sebut kampung tu. Ada orang yang jabbar, orang yang gagah-gagah. Jadi Bani Israel ini takutlah nak masuk. Wa inna lan nadkhulha hatta yakhruju minha. Kita tak boleh masuk kecuali buat tutupi. Tak kira dia nak tutupi saja kita tak. Fa yakhruju minha, kalau buat jabbar ni tak ditutupi, barulah fa inna dakhilun, barulah kita masuk. Gitu. Bani Israel pada ketika itu tak boleh masuk. Sedangkan Nabi Musa janjikan kalau masuk kemenangan kan. Tapi dia tak sedih. Lalu pada ketika itu dah tak boleh masuk cakap pujuk ni dah. Lalu marilah tampillah dua orang lelaki minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim, dari kalangan orang yang takut kepada Allah. An'ama Allahu 'alaihim, Allah juga bagi nikmat pada mereka berdua ni. Dua orang ini mari dia pun royak kepada Bani Israel itu masuk. Dia kata, udkhulu 'alaihimul bab, masuk pintu tu. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalau kamu masuk ke pintu tu, kamu akan menang. Dua orang ni tampillah dua orang ni. Kalau kamu masuk ke pintu ni, nescaya orang kaum Jabbarin ada dalam Baitul Maqdis itu akan dapat dikalahkan. Okey. Soalan dia, mana dua orang lelaki? Dia tahu mana mereka akan menang kalau masuk ke pintu tu. Macam mana dia tahu? Dua orang lelaki je dah. Udkhulu 'alaihimul bab, masuk ke pintu tu. Fa idza dakhaltum, kalau kamu masuk, fa innakum ghalibun, kamu ni. Kita mana kamu ni? Kamu masuk mati dah kau. Kau orang ni nak perangkat kita pun. Kau spy dah sebenarnya. Ya dah. Jadi persoalan dia tahu mana kamu ni akan ni kalau masuk ke pintu. Jawapan dia. Jadi dia tahu mana sebab orang lelaki, dua orang lelaki ni dia hak Nabi Musa kata, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Nabi Musa suruh masuk ke bumi suci itu yang kataballahu lakum, Allah telah sediakan untuk kamu. Dia percaya Nabi Musa tu kata. Bila sudah sediakan untuk kamu, dah Nabi Musa suruh masuk, betul dah kata. Kiranya tu kan Nabi, dia royak kat tu duk. Royak tu macam mana dia tahu? Tuhan royak dia. Tuhan royak ke Nabi Musa. Nabi Musa royak kepada perempuan ni. Perempuan ni tu masing-masing. Maknanya dia tidak percaya kepada Nabi Musa. Dua orang tadi dia tahu kita akan menang sebab dia percaya kepada Nabi Musa lah. Nabi Musa kata begitu.
Ada juga dalam kita tafsir kata dua orang ni tahu sebab dua orang ni berasal daripada kaum gagah perkasa tu juga. Dia berasal daripada kapuk tu. Kaum Jabbarin tu tak dijumpa. Cumanya dia tubik daripada tu, dia tubik daripada kapuk tu dan dia memeluk Islam dan jalan dengan Nabi Musa. Kalau tidak, lagu mana dia tahu? Mestilah dia ni orang yang berasal daripada kapuk tu juga. Ulama buat kesimpulan dah tu. Dia tahu pitun ni kalau masuk kalah lah. Orang dalam apa di tempat tu kita dapat mengalahkan. Dia tahu sebab pitun ni mungkin kurang apa ni kawalan dia ke. Pitun ni kita boleh masuk sampai ke tempat lemah dia selalu ke. Sampai ke pusat bandar lalu sebagai contoh tu. Orang dia pun kawal ke pintu-pintu lain. Dia tahu pintu ni tak ketat mana kawalan dia. Macam mana dia tahu? Sebab dia daripada buat tu juga. Yang seterusnya, macam mana dia tahu? Dia ni akan menang kali masuk tu. Keduanya tahu bahawa Allah akan tolong Rasul dia. Ni Rasul dia yang gitu, Rasul dia kata disediakan, kira-kiranya Allah akan tolong lah. Kadang-kadang pun. Lepas tu ngelah kali dalam mana? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Tak si masuk juga, tak si cakap royak tu. Bani Israel itu. Gilah ngelah kali tu. Kamu gilah dengan Tuhanmu. Oh, jumpa kan. Inna huna fa'idun. Kita nak tunggu sini dulu. Kita tak berani juga. Royak langkah apa pun tak si kita. Tadi yang seterusnya berkaitan dengan tawakal. Firman Allah Ta'ala, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah bertawakallah kamu kalau kamu ini betul-betul orang yang beriman. Ini masih lagi dia sambung daripada ayat ni. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Masih lagi ayat yang ke-23. Nak masuk perang tak gitu kan? Dua orang tak disuruh Bani Israel masuk melalui pintu tu. Kalau kamu masuk ke pintu tu, kamu akan menang. Akhir sekali Tuhan berkata wa 'ala Allahi fatawakkal. Kena bertawakal kepada Allah kalau kamu ni beriman. In kuntum mu'minin. Jadi ayat sini ni nak suruh bertawakal. Bertawakal ni setelah gapo ni? Setelah gapo? Bertawakal bukan bertawakal saja tidak. Setelah perang dulu, kena masuk dulu, kena usaha dulu. Bukan kata nak duduk je kalau tunggu bertawakal. Serah Tuhan lah. Biar buat tu tubik dengan sendirinya dah. Dia tak tubik. Kamu kena usaha bila awal lah. Tu sebagai sebab dia nak berlaku kok kita nak tawakal. Kita kena masuk lawal. Gitu. Tak boleh duduk saja. Okey, soalan dia, bukankah ayat ini menunjukkan bahawa orang yang tidak bertawakal itu tidak mukmin? Bertawakallah kepada Allah kalau kamu mukmin. Wa 'ala Allahi fatawakkal. Kamu kena bertawakal kalau kamu mukmin. Jadi kalau tidak bertawakal tidak mukmin. Dia mengucap. Dia semaya cuma dia takut nak bertawakal ni. Tak anggap mana. Kita kata tu. Nak suruh Tuhan ni tak anggap mana. Kadang mana. Tapi dia percaya tak? Dia ngocak. Tu tidak mukmin kau. Jadi dia kafir lah. Tidak bertawakal. Dan tidak mukmin kamu dia lagi. Dia kata tak? Tidak mukmin. Jawapan dia, orang yang tidak bertawakal dia mukmin juga. Tetapi tidak sempurna iman. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum. Kena bertawakal kalau kamu ni nak sempurna iman. Nak jadi orang yang sempurna imannya, kamu kena bertawakal. Kalau tidak bertawakal, mukmin juga. Cuma tidak sempurna. Oh kita kata sebelum daripada ni, tak ada tangan, tak ada kaki orang kau. Orang juga. Tidak sempurna. Kalau kita tak dipanggil orang, orang lagi kan. Begitu juga. Dia tidak bertawakal, dia tetap mukmin. Tapi mukmin yang tidak sempurna iman dia. Begitulah. Seterusnya, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, maknanya bertawakallah kepada Allah kalau kamu benar-benar beriman. Betul-betul beriman. Kalau tidak,
Kalau tidak bertawakal, bagaimana? Beriman juga, tapi tidak betul-betul beriman. Lagi seorang ni dia tidak akan benar-benar bertawakal kepada Allah kecuali dia beriman. Dia kait dengan beriman dan yakin dengan apa yang Allah janjikan untuknya. Kalau dia beriman ni dulu, baru dia akan bertawakal kepada Allah. Maknanya dia kait dengan iman juga. Kira-kiranya kalau tidak beriman lah, adalah beriman ni dia percaya kepada Allah. Dia tak percaya, dia bertawakal lagi mana? Dah kita tidak percaya kepada Allah. Kita ni tidak beriman. Kita ni orang kafir. Waliyahzubillah. Na'udzubillah. Gitu. Nak bertawakal kan? Maknanya dia tak ada dalam konsep tawakal ni. Dia ni agama lain, agama Buddha. Dia beraya. Tawakal lah. You tawakal sajalah. Saya bertawakal. Mana tidak? Dia agama lain, dia tidak beriman. Tak ada tawakal. Nak ajar kita tawakal. Dia kena beriman dulu. Gitu. Barulah ada tawakal. Rasanya setakat itulah dulu. Ini wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanallahi wa bihamdihi wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.